Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan negara dengan melawat institusi sukan berkuda tertua di Hungary. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Salul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke Kincham Park di Budapest, Hungary. Kincham Park merupakan pusat lumba kuda nasional Hungary dan salah sebuah institusi sukan berkuda tertua di negara tersebut, terkenal dengan sejarah tradisi equestrian dan peranannya dalam memelihara warisan sukan berkuda Hungary. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Kincham Park, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Tamas Salyok, Presiden Hungary, Tuan Yang Terutama Christoph Zalai Bobrovnicky, Menteri Pertahanan Hungary dan Mr. Adam Sotiori Nagy, Chief Executive Officer of Kincham Park. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat menyaksikan pertunjukan demonstrasi berkuda yang mempamerkan kemahiran dan tradisi equestrian Hungary serta mendengar sembah penerangan mengenai peranan Kincham Park dalam pembangunan sukan berkuda negara berkenaan. Lawatan ke Kincham Park ini mencerminkan salah satu peluang bagi kedua-dua negara dalam memperluas hubungan dua hala khususnya dalam aspek kebudayaan, sukan dan pertukaran kemahiran. They would like to say goodbye. We will back away if you will allow us. Selesai mengadakan lawatan ke Kincham Park, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik dari Budapest, Hungary. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Azamatul Sultan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Liszt France Budapest bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat Dr. Timur Isvan Sylvester, Director General of the Sandor Palace dan Puan Katinka Konya, Chief of Protocol of the Sandor Palace. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Jefferson Leong Weng Hong, Charge d'Affaires et Interim di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Brussels, Kingdom of Belgium. Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam tidak menetap ke Hungary.
Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Oman dan Kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan pertandingan Sukan Lawan Pedang Sukan Solidariti Islam 2025 Riyadh, Arab Saudi. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menyaksikan Sukan Lawan Pedang yang melibatkan atlet negara bagi acara saber individu lelaki. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengurniakan sabda nasihat dan kata-kata motivasi kepada atlet sukan lawan pedang negara. Atlet negara Muhammad Haziq bin Ashrin bertemu atlet dari Iran dalam pusingan pertama. Kanak-kanak perlu dibimbing dan diasuh dengan bijaksana serta dilindungi daripada ancaman yang semakin kompleks. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Lebih 50 orang pelajar persekolahan Arab diraikan sebagai tanda penghargaan atas kejayaan mereka serta inisiatif pihak sekolah dalam menyertai pelbagai pertandingan bertemakan pertandingan sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik STEM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Majlis penghargaan dan kesyukuran diadakan pagi tadi di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Penyampaian geran pendidikan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pencapaian yang membanggakan ialah penyertaan 2 pelajar Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan seorang pelajar Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ke acara First Global Robotics Challenge 2025 di Panama City, Panama pada 27 Oktober hingga 2 November lalu. Kerjasama antara kerajaan dan masyarakat termasuk pemimpin akar umbi adalah asas untuk memajukan negara dan memperkukuhkan pembangunan sosioekonomi. Dengan penglibatan semua lapisan masyarakat, setiap tindakan dapat dirancang dan dilaksanakan secara terancang, inklusif dan menyeluruh selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang ditekankan pagi tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, semasa sesi muzakarah Ahli Ahli Majlis Mesyuarat Negara bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sesi muzakarah berlangsung di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Kementerian ini amat menghargai usaha Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara semua selaku pemimpin akar umbi serta suara dan telinga rakyat untuk sama-sama turun padang dalam memberikan impak dan sumbangan bermakna serta seterusnya
menerajui inisiatif-inisiatif yang mendukung usaha kementerian ini. Sesi muzakarah antara lain mengongsikan hala tuju fokus strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan yang akan diperkukuhkan dan dipertingkatkan. Antara objektif utamanya mewujudkan perbincangan dua hala yang bermanfaat dan produktif bagi semua pihak kerana mencapai matlamat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menuju kecemerlangan. Negara Brunei Darussalam komited dalam memastikan hak dan pelindungan kanak-kanak sentiasa dipelihara. Ini termasuk sentiasa menekankan pentingnya pendidikan, kesihatan, kebajikan, keselamatan dan pelindungan kanak-kanak agar mereka dapat membesar dalam suasana yang aman, sejahtera dan penuh kasih sayang, memandangkan kanak-kanak adalah aset masa depan negara. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2025. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad mengongsikan selaras dengan Wawasan Brunei 2035, pelbagai usaha dan strategi digariskan bagi memperkukuh institusi keluarga, melindungi kanak-kanak dan memperkasa masyarakat secara holistik dan pendekatan senegara. Ini termasuk pelaksanaan Pelan Tindakan Kesejahteraan Kanak-kanak di bawah Majlis Kebangsaan, Isu Sosial dan Social Blueprint di bawah Wawasan Brunei 2035. Inisiatif dalam Pelan Tindakan itu termasuklah Rangka Kerja Perlindungan Kanak-kanak dalam Talian 2013 bagi menyelaras tindakan agensi-agensi berkepentingan dalam melindungi keselamatan kanak-kanak di dunia siber dan Rangka Kerja Perlindungan Kanak-kanak 2021 sebagai panduan kebangsaan dalam membangun ekosistem perlindungan kanak-kanak yang sedia ada. Dalam dunia moden dan digital yang penuh cabaran pada masa kini, tegas Yang Berhormat, kanak-kanak juga perlu dibimbing dan diasuh dengan bijaksana serta dilindungi daripada ancaman yang semakin kompleks, terutama yang mungkin datang melalui ruang digital. Oleh itu, usaha yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi untuk membangunkan dan melindungi kanak-kanak melalui pelbagai program sangat dialu-alukan. Sejak tahun 1954, Hari Kanak-kanak Sedunia disambut setiap 20 November bagi menzahirkan komitmen terhadap prinsip yang terkandung dalam Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak. Tema sambutan tahun ini, Dengarkan Suara Masa Depan. Ia menekankan kepentingan mendengar dan menghargai pandangan kanak-kanak sebagai cerminan masa depan negara serta memastikan suara kanak-kanak menjadi panduan dalam membina persekitaran yang selamat, beretika dan sejahtera untuk mereka. Negara mahu melihat lebih banyak syarikat tempatan berkembang dalam pembekalan rantai nilai, berinovasi dan menggerakkan rakan kongsi dengan para pemain industri lebih besar bukan sahaja dalam menyediakan permintaan domestik tetapi juga bersaing secara global apabila perniagaan tumbuh, kapasiti negara, tawaran kerja dan kemampanan ekonomi negara turut berkembang. Semasa melancarkan Enterprise Growth Connect EGC 2025, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi menggariskan pada masa yang sama, negara juga mengiktiraf peranan penting pelaburan langsung asing FDI dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam membentuk lanskap ekonomi Brunei. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid yang juga Timbalan Pengerusi bersama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei seterusnya berkata, hubungan lebih kukuh antara FDI, GLC dan perusahaan tempatan memastikan yang pelaburan menyumbang kepada penyertaan tempatan yang lebih mendalam dan pewujudan nilai jangka panjang. The Brunei Economic Development Board BEDB have and will continue to play the pivotal role in advancing in-country value ICV and strengthening our MSMEs. Through the DARE Links platform, we have been actively supporting the growth of local enterprises by continuously socializing upcoming opportunities, conducting vendor briefings, and
widening industry awareness on current and future demand. Di bawah tema memperkasa penyertaan tempatan, acara sehari itu mengumpulkan lebih 500 peserta termasuk para pengusaha mikro, kecil dan sederhana dan 28 rakan kongsi di pelbagai agensi dan industri dengan lebih 140 peluang perniagaan bertujuan mengukuhkan rantaian bekalan dan ekosistem perusahaan tempatan. Sempena Simposium Kesusasteraan Kebangsaan semalam diadakan Malam Mutiara Shukri Zain berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis bertujuan bagi meraikan pembentang-pembentang kertas kerja dan petugas yang menyelenggarakan simposium berkenaan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis, deklamasi puisi nukilan Shukri Zain dan penggiat-penggiat sastra tempatan. Majlis juga diserikan dengan pementasan daripada kumpulan putra seni. Muatan surat kiriman kapal bahasa yang tak pernah selesai diterjemah. Tuhan. 9 orang peserta yang menamatkan program jangka pendek kursus hospitality Pusat Pembangunan Belia menandatangani kontrak pekerjaan. Program tersebut memperkukuh usaha pembangunan Belia melalui latihan kemahiran yang relevan dengan keperluan industri semasa. Majlis penandatanganan dan penyampaian sijil berlangsung petang tadi di The Core University Brunei Darussalam. Hadir Dayang Haja Nur Rashikin binti Haji Johari, Setiausaha Usaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontrak ditandatangani oleh para peserta dan wakil hotel-hotel terpilih. Para peserta telah mengikuti program termasuk latihan praktikal selama lebih 1 bulan di hotel-hotel yang telah dikenal pasti. Selain memberi pengiktirafan kepada peserta, ia turut membuka ruang kepada mereka untuk memulakan kerjaya secara rasmi dalam bidang hospitality. Kursus pengendalian kertas siasatan dan proses pendakwaan memberi pendedahan menyeluruh dalam memantapkan kemahiran penyediaan dokumen siasatan yang lengkap, teratur dan betul. Kursus selama 2 hari itu berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Kementerian Pendidikan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. 76 orang menyertai kursus terdiri daripada para pegawai, penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal. Para pemudahacara pula terdiri daripada pegawai-pegawai daripada Jabatan Peguam Negara. 137 murid tadika 3 sekolah Al-Falah sesi pagi diraikan pada majlis ihtifal penutupan penggal akhir tahun dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung pagi tadi di sekolah Al-Falah, Sungai Agar. Sijil-sijil disampaikan oleh Dayang Haja Nur Hayati binti Haji Muhammad Yaakob, Timbalan Setiausaha Tetap Industri Pembinaan dan Kemajuan Kementerian Pembangunan. Majlis penutupan diadakan sebagai tanda kesyukuran atas kejayaan pelajar menamatkan sesi pembelajaran dalam suasana kondusif dan berdisiplin. Majlis juga disirikan dengan persembahan bicara berirama bahasa Inggeris, mari bercerita, nyanyian serta persembahan nasyid. Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah mengadakan Hari Terbuka. Acara tersebut merupakan wadah perkongsian maklumat bagi pelajar-pelajar Persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang berminat untuk melanjutkan pembelajaran ke satu-satunya pusat tingkatan 6 atau pra-universiti Persekolahan Arab yang ada di negara ini.
Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Acara bertujuan memberikan kemudahan serta pembelajaran yang ditawarkan. Juga menyertai hari terbuka beberapa agensi kerajaan dan swasta serta institusi-institusi pengajian tinggi di negara ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait mengadakan program jelajah Daerah Belait bagi membrigakan perancangan RKN 12. Acara diadakan di Dewan Persidangan Kuala Belait pagi tadi. Hadir Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Program pemberigaan memberikan penekanan mengenai penglibatan aktif para penghulu mukim, ketua kampung dan sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi serta penyertaan pengusaha dan pemaju tempatan dalam menjayakan projek pembangunan di seluruh negara. RKN 12 di Daerah Belait akan memberi fokus kepada penambahbaikan infrastruktur asas termasuk kawasan perindustrian, kemudahan pendidikan, kesihatan serta pelaksanaan inisiatif pendigitalan dan teknologi hijau yang menyokong pertumbuhan ekonomi baharu. Isu buli semakin hangat diperkatakan pada masa ini. Jelas memberi kesan negatif kepada mangsa serta bertentangan dengan syariat Islam dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sehubungan itu, pelaksanaan kempen kesedaran anti-buli dilihat sebagai mekanisme awal dalam menangani isu tersebut, di samping menuntut kerjasama Whole of Nation Approach bagi memperkasa usaha pencegahan di semua peringkat masyarakat. Perkara tersebut antara yang diketengahkan dalam naduah isu kontemporari dan pengukuhan kefahaman Ahli Sunnah wal Jemaah pagi tadi. Acara berlangsung di kediaman rasmi Pegawai Daerah Temburong. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Kuliah umum bertajuk Konsep Kesederhanaan Beragama di Negara Brunei Darussalam pula menjelaskan kasih sayang adalah fitrah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi asas kepada pembinaan keluarga yang kukuh, harmoni dan sejahtera. Manakala naduah bertajuk Peranan Keluarga dan Masyarakat Menangani Buli memupuk nilai kesederhanaan beragama dan berkeluarga menurut Ahli Sunnah wal Jemaah selain mengenal pasti pendekatan fikih kontemporari dalam menangani isu-isu kekeluargaan masa kini. Seramai 97 orang pelajar tahun 11 Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong diraikan dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan pagi tadi. Majlis tersebut bertujuan memupuk para pelajar agar terus istiqamah dalam mendampingi Al-Quran sebagai pedoman hidup, di samping mengeratkan kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam usaha membimbing pelajar ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat. Sempena Hari Kanak-kanak Antarabangsa, Kedutaan Republik Islam Iran di negara ini mengadakan acara khas di Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam yang merupakan aktiviti pendidikan dalam memperingati ulang tahun hubungan diplomatik antara Republik Islam Iran dan negara Brunei Darussalam. Kedutaan tersebut menyumbangkan sebuah komputer riba bagi menyokong latihan dan program pembelajaran pelajar di pusat berkenaan. Turut diadakan tontonan sebuah filem bertajuk Dolphin Boy yang mencerminkan usaha diplomasi kebudayaan Republik Islam Iran dalam mengukuhkan kerjasama dan persahabatan bersama masyarakat di negara ini. Senarai waspada Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah dikemas kini. Ia menyenaraikan individu atau syarikat yang tidak berlesen, tidak diberi kuasa atau kawal selia oleh BDCB.
Senarai waspada dikeluarkan agar orang awam dapat berwaspada dan mengelak daripada ditipu atau mempercayai individu atau syarikat yang disenaraikan. Senarai dikemas kini melibatkan Finance Freedom Success GIC Investment PS by SH atau sweetendeavour.bn dengan nombor telefon 8916-698 dan XM Trader Brunei Official dengan nombor telefon 7125-523. Dalam pada itu, orang ramai diperingatkan untuk hanya berurusan dengan institusi-institusi keuangan berlesen dan mengelak sebarang syarikat atau individu yang menawarkan perkhidmatan keuangan tanpa lesen, terutama yang mempunyai ciri-ciri skim cepat kaya atau skim piramid. Orang ramai juga diingatkan bahawa mereka tidak akan mempunyai sebarang pelindungan di bawah rangka kerja peraturan BDCB sekiranya mereka berurusan dengan syarikat atau individu tanpa lesen atau kawal selia. Senarai waspada dan maklumat lanjut tentang bahaya entiti keuangan tidak berlesen serta mengenal pasti penipuan keuangan, layari laman sesawang rasmi BDCB di www.bdcb.gov.bn. Sebarang maklumat, kegiatan mencurigakan atau aktiviti keuangan tanpa lesen, hubungi BDCB di talian 238 0007 atau 838 0007 atau talian anti penipuan di 16993 atau email fci@bdcb.gov.bn. Pasukan polis di Raja Brunei akan mengadakan latihan selama 2 hari bermula esok. Latihan akan dijalankan di Balai Polis Muara, Lebuh Raya Muara Tutong, Lebuh Raya Tunku, Jalan PD5, Jalan Tunku dan Kompleks Biro Kawalan Narkotik Gadong. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat-tempat latihan. Latihan bermula dari pukul 9.30 malam hingga 6 pagi. Lebih 980 atlet pelajar dari 10 buah negara ASEAN bersaing dalam Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG ke-14. Majlis perasmian sukan tersebut diadakan petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Perasmian ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi jawatan kuasa eksekutif ASG. Antara yang menyertai perbarisan lalu, Anak Dia Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. 8 acara sukan dipertandingkan iaitu badminton, bola keranjang, bola jaring, olahraga sepak takraw, renang, pencak silat dan wushu. Tema rasmi kejohanan Dream, Strive, Achieve yang diadaptasi daripada Perambahan Brunei Bekarih, Berjarih, Belurih. Para delegasi mesyuarat terhadap Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG dapat mengeratkan lagi persahabatan dan perpaduan pelajar sekolah di rantau ASEAN. Perkara itu disentuh semasa mesyuarat jawatan kuasa pengurusan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN kali ke-58 yang berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kerja ASG ke-14 juga menekankan kepakaran dan kepimpinan para delegasi mesyuarat merupakan tulang belakang usaha ASEAN untuk memupuk kecemerlangan, semangat kesukanan dan perpaduan dalam kalangan belia ASEAN. Mesyuarat membincangkan laporan mengenai persediaan kejohanan ASG ke-15 oleh tuan rumah Indonesia dan mengesahkan kalender acara penentuan tuan rumah bagi kejohanan ASG bagi tempoh tahun 2026 hingga 2030.